Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal teori konspirasi Ultraman dan Islam. Negara Jepun banyak membawakan budaya popular atau pop culture yang unik menjadi ikutan ramai orang di seluruh dunia. Sehingga kini populariti watak adiwira ciptaan mereka walaupun mungkin tidak menyaingi kisah-kisah fiksyen dari barat yang sedang melalui zaman kegemilangan kini masih kekal relevan dan terus diminati. Bukan saja di televisyen, bila anda pergi ke mana-mana kedai permainan, pasti akan ada produk daripada Jepun seperti siri popular Ultraman yang telah lama menjadi minat masyarakat kita, atau beberapa siri lain seperti Power Rangers yang sebenarnya dicipta orang Jepun juga. Kenapa watak fiksyen ciptaan Jepun iaitu Ultraman mampu kekal popular? Apakah kisah di sebalik penciptaan genre unik ini? Jom kita belajar sebersedikit kisahnya. Fenomena fiksyen Ultraman bermula pada tahun 1966 dengan kemunculan watak pertama Ultraman sebelum perjuangannya disambung oleh adik-beradik serta keluarga Ultra yang lain. Kita sudah memahami serba ringkas kisah bagaimana budaya dan mentaliti masyarakat Jepun mempengaruhi latar belakang dan sifat Ultraman. Bagaimana pula dengan rekaannya yang amat dikenali dan ikonik itu? Semua Ultraman mempunyai elemen rekaan yang hampir serupa dan yang lebih penting, ekspresi wajah setiap watak adiwira Ultra memaparkan wajah yang boleh dikatakan kosong, tiada sebarang ekspresi. Percayakah anda wajah tiada ekspresi itu sebenarnya diambil daripada elemen tokoh agama Buddha sebagai satu representasi bagi menggambarkan kepercayaan mereka? Kisah bagaimana wajah Ultraman direka ada disebutkan dalam buku Eiji Tsuburaya, Master of Monsters yang menjelaskan bagaimana wajah Buddha menjadi rujukan pelukis awal Ultraman bernama Toll Narita. Bagi memperbaiki rekaan Ultraman, Narita pasal asalnya mengambil idea daripada gambaran watak dalam sejarah Mesir dan Yunani, namun maklum balas yang diterima mendapati rekaan yang diajukan masih belum menepati apa yang dikendaki. Jadi, Tsuburaya dan Narita merujuk kepada ukiran-ukiran patung Buddha yang ada di Jepun menggunakan ekspresi bersifat kosong yang dipaparkan pada patung itu dan menterjemahkannya kepada wajah Ultraman. Wajah Buddha yang dipilih untuk dijadikan wajah Ultraman datang daripada ukiran yang dikenali dengan nama Miroku Bosatsu, mempunyai ekspresi yang tenang, hampir tersenyum dan yang paling penting, melambangkan kebaikan serta keamanan. Dan sekarang kita masuk ke dalam perkara yang lebih penting buat kita semua umat Islam. Kalau anda tak tahu, komik Ultraman The Ultra Power sebenarnya diharamkan Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2014 lepas. Ini kerana terdapat penggunaan istilah Allah di dalam komik tersebut. Menurut bernama, KDN mewartakan perkara tersebut selepas mendapati ada unsur-unsur yang boleh memudaratkan ketenteraman awam. Di Malaysia, komik itu diterbitkan Rizan Publication, manakala pencetaknya ialah Network Printers. Mengikut kenyataan kementerian itu, warta larangan itu berkuat kuasa sejak 18 Februari 2014 lalu, mengikut Seksyen 7-1 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Dan salah satu dialog yang terdapat dalam buku komik itu menyebut beliau, Ultraman, dianggap sebagai dan dihormati sebagai Allah atau elder semua wira Ultra. Kata satu sumber dari KDN ketika dihubungi, ternyata amat jelas sekali penggunaan istilah Allah yang dirujuk pada satu karakter atau watak dalam siri komik Ultraman itu boleh membawa kekeliruan kepada kanak-kanak yang beragama Islam yang membacanya. Kepada penganut agama Islam, Allah tidak berwajah atau menyerupai mana-mana makhluk. Oleh yang demikian, KDN berhak dan harus bertindak sebelum ia menjadi bahan bacaan umum yang meluas. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan.
Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.